Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati musi dan jawatan masjid, para jemaah ibu ayah yang dikasihi sekalian, baru ni cerita bab salat, malam ni cerita bab puasa insya-Allah. Dan alhamdulillah saya malam ni tidak seorang, tapi saya bersama dengan para jemaah malam ni kita berpeluang untuk dapat menuntut ilmu daripada dua tokoh yang hebat ni. Saya pun dapat belajar malam ni alhamdulillah. Yang pertama tokoh semua adalah, tapi saya sebut yang pertama, tema kita yang pertama Al-Fadhil Imam Muda Ashraf. Walaupun dah nampak macam tu orang macam tak muda lagi, alhamdulillah akan berkongsi ilmu, pengalaman yang banyak beliau miliki. Dan juga di sebelah kiri saya ni Fadhil Profesor Madiat, Profesor Dr. Izhar Arif, Syarah UKM. Kita semua pun kenali insya-Allah. Dan kita nak bincang malam ni khususlah berkait dengan Ramadan. Jadi pengumuman tadi sebut kalau esok puasa, maknanya malam ni kita sahur. Malam ni kita terawih lah insya-Allah. Kita dengarlah nanti update. Kita ada update puasa besok ataupun puasa hari Selasa. Yang tuan-tuan nak puasa esok ke puasa? Kalau boleh ragu pun tu, kita tunggulah pengumuman rasmi nanti. Itu komat ya? Cuba. Oh, baru sedap. Gitu. Baru lawas sikit. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita tak nak rugi masa, panel-panel kita hebat, banyak benda nak kongsi malam ni. Jadi untuk panel pertama se-Ashraf kita sebagai permulaan, dan kita nak ulang kaji, kita nak refresh. Sekarang ni kita dah sangat hampir dengan Ramadan, sama ada esok ataupun lusa insya-Allah. Jadi Ustaz Ashraf mungkin boleh kongsi sikit apa yang sepatutnya perasaan kita sebagai orang beriman, apa sepatutnya persiapan. Memang persiapan kita buat dah, tapi saat-saat dekat nak masuk dengan Ramadan ni, supaya kita para jemaah boleh, kalau tak berapa nak ingat balik, kalau tahu dah dia refresh balik, dan situasi kita semakin hampir dengan Ramadan ni. Silakan Ustaz Ashraf kita. Fadhal. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham selaku moderator kita pada malam ini. Sepatutnya Ustaz Syed jadi panel, saya moderator tu. Saya pun nak belajar juga dengan bos. Ini Tok Guru saya. Dan Tok Guru juga Al-Fadhil Dato' Dr. Izhar Arif, panel segandingan pada malam ini. Pengurusi ahli jawatan kuasa Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa orang Taman Kosas memang nak
memang kalau dah buat forum malam ni macam seolah-olah macam dah tengok anak bulan malam ni pada tarawih kan. Sebab dia berani dia, jarang orang buat malam yang dia tak pasti lagi nak puasa tak puasa, nak puasa tak puasa. Ni forum terus. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang tengok anak bulan dan nampak anak bulan, maka diwajibkan untuk kita berpuasa. Jadi pada malam ni saya nak cakap pun tuan-tuan, kiri kanan ni orang yang hebat, tok guru saya nak bagi banyak masa kepada moderator, jarang berlaku. Selalu orang bagi banyak masa kepada panel, saya nak bagi banyak masa kepada moderator kita untuk kupas. Cumanya pada malam ni untuk permulaan sekiranya sama ada esok ataupun lusa berpuasa. Satu persoalan yang saya tanya diri saya dan saya ingat kita semua kena tanya diri kita, apa nilai yang kita letak pada Ramadan? Dah habis dengan rasmi Selasa Raya Selasa Raya Selasa, Raya dah. Astagfirullah. Yang apa mesin ni Dia pun kata Raya Selasa. Ini 12 Mac 1 Ramadan Mula rasmi. Itu dia raya. Jadi puasa confirm tak tu? Pasti tak? InsyaAllah Hari Selasa, alhamdulillah. Jadi malam ni tak ada lah tarawih. Ada tu lagi lah. Baik. Apa nilai yang tuan-tuan yang saya letak pada Ramadan? Itu satu soalan yang kita kena tanya. Kalau orang-orang dulu kalau yad'una sittata ashhurin, mereka ni buat preparation, mereka ni doa 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan dah prepare. Sebab tu bila disebut dalam beberapa ayat tentang perang, walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddah, Allah sebut perang ada benda besar berlaku, perang. Tapi ada orang yang bila pergi perang dia buat preparation. Ayat surah Taubah ni turun nak cerita ada orang pergi perang tapi dia tak rasa benda tu penting, dia tak buat preparation. Lalu Allah menyebut walakin karhallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Masya-Allah. Nampak macam biasa kalau pergi perang tu tak prepare, tak apalah, okeylah. Quran kata no. Allah benci, Allah tak suka benda besar tapi kita tak buat preparation betul-betul sehingga dilemahkan hati kamu dan Allah terlihat. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Saya kalau kait perang-peranglah, tapi kalau kita nak kait dengan puasa, contoh orang yang nak masuk puasa, kalau anggap puasa tu tak ada apa-apa, Ramadan tu tak ada apa-apa, preparation pun tak buat, tuan-tuan, puasalah macam netizen lain puasa. Bahasa tu kan boleh tak? Ramai ada orang puasa tuan-tuan di Malaysia? Ramai ada puasa? Adakah sama puasa kita dengan puasa orang-orang lain yang puasa? Saya satu hari ada 24 jam. Ustaz Syed Nur Hisham satu hari 24 jam. Dr. Izhar ada satu hari 24 jam. Tapi pasti resume kita depan Allah takkan sama. Kita dengan Imam Nawawi 40 tahun, tapi fa'anna man utiya kitabahu biyaminih, bila buka buku catatan saya rasa tak sama. Walaupun masuk dah umur 40 tak? 40 dah? 40 dah. Aduh. Tapi boleh kami Imam Muda lagi. Boleh lagi. Walaupun gambar dalam poster tu nampak macam lain. Nipis poster tu. Dalam poster tu nampak nipis. Nipis sikit. Biasalah. Dia macam Shopee sah. Order lain, barang lain yang sampai. Tak apalah. Bila masuk dalam prepare, kita nak sebut prepare. Apa yang kita anggap Ramadan? Kalaulah ada orang yang menganggap Ramadan itu bulan biasa, saya rasa tak biasa. Sebab banyak hadis. Saya nak bagi satu kot, sikit. Hadis yang masyhur, yang bila ada orang, dia selalu kot yang tak betul tu.
cerita tentang Nabi naik atas tangga mimbar, dia tambah-tambah pula kena minta ampun, minta maaf sesama. Tapi ada hadis yang sahih yang cerita Nabi naik atas tangga mimbar, Nabi menyatakan amin, semertakat darjat tsaniyah, ni anak tangga kedua Nabi kata amin, ni anak tangga ketiga Nabi kata amin. Nabi kata Jibril atani, Jibril mendatangiku dan Jibril berdoa dan aku mengaminkan doa Jibril. Ada 3 doa masyhur, 3 doa ni, tapi saya nak petik satu saja. Apa kata Nabi? Ini cerita Ramadan ni tuan-tuan. Kata Nabi, man adraka Ramadan, siapa yang umur panjang masuk bulan Ramadan, man adraka Ramadan, Allah bagi rezeki, kita ada doa banyak akhirah, Allah balighna Ramadan, balighna Ramadan, esok, lusa. Siapa yang sempat man adraka syahra Ramadan falam yughfarlah, tiba-tiba malam yang Allah bagi kepadanya kesempatan, 1 sempat, 10 sempat, 15 Ramadan sempat, 20 Ramadan sempat, 27 Ramadan sempat, sampai malam raya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, cukup sempurna dah kita punya puasa. Walitukabbirullah, sono ustaz, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, keluar daripada Ramadan, 30 hari Ramadan, keluar daripada Ramadan, falam yughfarlah, tiba-tiba Allah tak ampun dosanya, celakalah orang itu. Ini kata Nabi. Seolah-olah macam Ramadan ni confirm Allah nak ampun dosa, tapi ada ramai di kalangan kita yang mungkin tak minta untuk diampunkan dosa oleh Allah SWT. Itu masalah. Jadi maksudnya nak masuk Ramadan ni, kita bukan anggap bulan biasa, dia bulan luar biasa. Kena buat betul-betul, takut-takut dia jadi macam orang lain. Semua orang puasa, tapi tak sama puasa sesama kita. Jadi pada malam ni sikit saya pun nak sebut apa preparation, nak cerita tentang sahur ke, nak cerita tarawih ke, nak cerita Quran ke, nak cerita apa. Saya nak sebut tuan-tuan, anggaplah Ramadan ini mungkin bukan Ramadan yang kita boleh jumpa lagi bila-bila. Inilah Ramadan yang terakhir. Ini tajuk famous Ustaz. Mana ahli panel ni tak pernah dapat andai ini Ramadan terakhir untukku. Ini tajuk famous. Betul tak? Saya ingat tajuk ni takkan lupa. 2 peristiwa. Satu peristiwa dekat Seremban, Abu Hasan bin Al-Hafiz, rahmatullah alaih. Semua orang kenal Tok Guru Abu Hasan bin, Datuk Abu Hasan bin Al-Hafiz. Nanti kan Harun bin, Abu Hasan bin, Ishaq bin, kan adik Harun bin lah, adik. Lagi 2 hari malam ni, macam malam ni kat Seremban. Saya tu ceramah surau tu, tajuk sama, saya pun risau juga. Astagfirullah. Malam ceramah live steady cakap malam ni. Abu Hasan bin kalau ceramah tuan-tuan, dia tegas. Dia duduk sebelah kita, kalau dia ceramah, kita tak kenal mana satu imam muda, mana satu imam tua. Ya Allah. Dia steady, sihat tubuh badan. Dia ceramah pagi, subuh, Datuk hantar mesej, Datuk dah tak ada. Ya Allah. Lagi 2 hari tuan-tuan nak Ramadan. Tajuk dia ceramah malam itu adalah, anda ini Ramadan terakhir buatku. Satu lagi saya tak boleh lupa, saya terbang ke Sarawak hari Khamis. Seorang ustaz nama Ustaz Ibrahim, 34 tahun, muda, orang Sarawak. Saya sampai Jumaat, ada khutbah, ada tazkirah sebelum khutbah di Taman Sukma tu. Waktu dia yang ambil dekat airport tu, driver JAIS Jabatan Agama Islam Sarawak. Driver tu cerita, ustaz ingat dah lagi kemarin ustaz, saya baru tengok paper tulis 4 orang, 3 orang ke 4 orang meninggal dunia, pegawai Zaki waktu nak hantar bantuan buka puasa di bahagian dakwah, jalan Kuching betul meninggal. Allah. Driver menangis ustaz. Driver tengah cerita, driver menangis. Kita ni ustaz, bahasa mudah lah, dia bukan kawan baik pun, driver ya, kena-kenai satu jabatan saja. Dia bukan bapa, dia bukan adik-beradik, dia bukan pak saudara, dia bukan siapa-siapa, tapi bila menangis, saya rasa orang yang meninggal itu bukan orang biasa-biasa. Wudda ala kanan, kasih sayang. Ramai yang kita tengok ulama meninggal tak ada kaitan dengan kita pun. Kita bukanlah anak menakan dia,
Kita bukan anak saudara, bukan tok wan kita. Dia meninggal, sayu kita rasa. Tanda mungkin itu orang baik. Sabtu tu ada ceramah, ada ustaz lain ganti. Ceramah besar-besaran, Ustaz Ibrahim kena ceramah. Sabtu tu ada program besar-besaran, tajuk ceramah yang ustaz ganti tak boleh nak mula ceramah, tak boleh. Sebab ganti arwah dengan tajuk dia, andai ini Ramadan terakhir. Ya Allah. Maka kita kena anggap ini yang terakhir. Sebab tu Syekh Ali Jumaah bila orang tanya berkenaan dengan isu andai ini Ramadan terakhir buatku, dia pun menyebut Fatimah radhiyallahu anha, dia meninggal dalam bulan Ramadan. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dalam bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha 48 tahun lepas Nabi wafat, dia juga meninggal dalam bulan Ramadan. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meninggal dalam bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah meninggal dalam bulan Ramadan. Tak ada hadis khusus pun sebut kelebihan mati dalam bulan Ramadan, tak ada. Tapi tak maukah kita mati ketika sedang puasa, tuan-tuan? Betul? Kalau tuan-tuan ingat, saya ingat lagi waktu saya sekolah, saya minat Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi tahun 1999 tu, waktu tu muda lagi. Zaman sekolah-sekolah dia sebut Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia orang alim lah. Qardawi kalau duduk kat belakang dalam muktamar, Maulana Abdul Hasan ada kat depan. Orang tanya soalan kat Qardawi satu dunia lah kenal. Betul Yusuf Qardawi. Bila orang tanya dia soalan, dia kata sahibul akhlak. Tuan pemilik akhlak di dunia ni, tanyalah dia, jangan tanya aku. Segan kalau duduk depan Maulana Abdul Hasan. Dia kalau ceramah, tuan-tuan, orang Arab kata ahsan min al-Arab, bahasa Arab lagi sedap daripada orang Arab. Dia ni guru kepada Mufti Kedah dulu, Syekh Badruddin, dan guru kepada Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, lagi Tok Guru. Hebat dia, tuan-tuan. Dia meninggal hari Jumaat bulan Ramadan, ketika buat preparation nak salat Jumaat. Sampai berita ni dekat dua masjid paling besar dalam dunia. Masjid apa? Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Saya dia tahu orang mazhab Hambali ni, dia salat jenazah raib ni dia tak berapa sangat. Dia tak berapa sangat sebab dia ada pandangan dia sendiri. Kita lah selalu amalkan, tapi dia kurang sikit mazhab Hambali. Tapi bila Maulana Abdul Hasan Ali Nabi meninggal, diarahkan dua masjid ini salat jenazah raib untuk Maulana Abdul Hasan Ali Nabi. Bila pada malam tersebut kebetulan malam paling ramai orang dekat Masjidil Haram, malam 27 Ramadan. Masya-Allah. Al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada orang yang kata, kita anggaplah yang tu, mungkin ini saya ingat mukadimah lah kot, kita anggap yang ni yang terbaik kita nak buat. Kita pun tak tahu andai ini Ramadan terakhir buat kita, kita harap kita dapat buat yang terbaik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Imam Abu Ashraf. Moga-moga kita terasa betapa beruntungnya kita masih lagi hidup hingga sekarang, dan kita teruskan doa dengan yang Imam baca doa tadi, wa ballighna Ramadan. Cuma saya suka untuk kongsi bila baca doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, kalau boleh kita sambung sikit lagi, wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Tak apalah tak ingat ke bahasa Arab pun sambung sikit. Nak sambung apa ustaz? Jadi wa ballighna Ramadan, ya Allah panjangkan umur kami ke bulan Ramadan, sambung sikit. Dan ya Allah tolonglah kami untuk beribadah sebaik mungkin dalam bulan Ramadan, untuk puasa sebaik mungkin, untuk baca Quran, dan terimalah amalan kami. Sebab kita bimbang juga kalau kita doa panjang umur sampai ke Ramadan saja, tiba-tiba panjang umur, terawih tak semayang pun. Kita bimbang juga panjang umur, tiba-tiba sakit Ustaz, tak nak pergi masjid, sakit apa kaki ni, go out. Allah panjang umur. Sebab tu kita minta dengan Allah panjang umur, dan ya Allah tolonglah aku untuk beribadah sebaik mungkin dalam bulan Ramadan. Dan saya sudah sebut tadi, biarlah kita dengan persiapan nak masuk ke bulan Ramadan ini. Dah buat persiapan semua? Semua dah ready?
Saya ingat Ustaz Ashraf sebut Abdul Hasan Ali An-Nadawi tadi, Tok Guru pada almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Saya ingat kalau dekat Ramadan ni antara perkara yang Tok Guru ni Aziz selalu ingatkan masyarakat, dia kata jangan sebut bulan puasa, tapi sebutlah bulan Ramadan. Sebab kalau kita sebut bulan puasa, sebut puasa, dia masuk dalam subconscious mind kita, kepala otak kita ni puasa. Bulan ni bulan puasa. Yang betul puasa. Nak layan Facebook, layan TikTok, tak terawih pun puasa. Jadi kata Tok Guru, kita sebutlah bulan Ramadan. Ada puasa, ada terawih, ada tadarus, ada iftar, ada qiyam, ada i'tikaf, ada infak Ramadan. Bahkan istilah Quran sendiri Allah tersebut syahrul siyam. Bulan puasa Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah sebut bulan Ramadan. Allah Ustaz, istilah pun Ustaz kecoh juga. Penting. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh cerita bab haji, lughatan wa istilahan, dari segi bahasa apa dia, dari segi istilah apa. Cerita bab solat, dari segi bahasa apa, dari segi istilah apa. Ada istilah. Penting juga istilah. Tuan-tuan, cuba saya sebut satu perkataan, tuan-tuan bayangkan. Bunga. Saya sebut perkataan bunga, apa yang tuan-tuan bayang? Warni cantik, wanginya bunga. Saya sebut satu perkataan. Faedah ni dia bagus tak? Dia baik. Saya sebut satu lagi perkataan. Riba. Pinjam 100,000 bayar 120,000, riba. Rasulullah laknat, Allah isytihar perang. Tapi tengok bila istilah sebut bunga, rasa macam okey je. Sebut faedah, nampak macam baik je. Sebut riba. Istilah penting. Sebab tu ulama sangat menitik beratkan. Sebut istilah yang betul. Ada orang datang mengadu, Ustaz, kawan saya dengan girlfriend dia, Ustaz, kita pun respon, oh dia berzina. Ustaz, jangan cakap berzina, dia telanjur. Kenapa tak cuba untuk tukar istilah, nak liberalize? Dia raya, dia pelincir, sebutlah wah. Nak ceritanya penting masalah istilah. Ada seorang makcik tegur saya kat masjid, Ustaz ni kasar bahasa. Ustaz sebut babi dalam masjid, Ustaz sebutlah khinzir. Saya kata, cik, saya ni kalau sebut khinzir, saya rasa tak berapa babi. Dia macam kurang kebabiannya. Jadi nak bagi tahu cerita istilah ni, biar kita sebut, Allah sebut zina, Allah sebut rasuah, Allah sebut arak, tak payah tukar. Nak liberalizekan istilah, nak bermain bahasa biasa. Okeylah. Demikian juga kita biasakan sebut bulan Ramadan, kita tak sebut bulan puasa. Ini masalah, saya tak ingat, saya moderator ni. Jadi sekarang ni kita banyak dah dengar fadilah, kelebihan, Ustaz kita banyak sebut tentang kelebihan Ramadan. Saya nak minta Prof kongsi pula kali ni. Kita nak cerita tentang kelebihan. Kita nak kalau boleh Prof sebut sikit berkenaan dengan kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam bulan Ramadan. Kesilapan, maknanya biasa cerita tentang do's, ni kita nak cerita tentang don'ts, benda-benda yang jangan buat, ataupun kalau buat tapi kena baiki. Mungkin Prof boleh kongsi sikit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Said Nur Hisham, sahabat saya juga Imam Muda Ashraf, pengurusi timbalan nazir, ahli jawatan kuasa, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah harap daripada puasa itu kamu dapat bertakwa. Takwa ni bermaksud al-khawfu minal jalil. Kita takut dengan Allah dalam semua keadaan, sama ada zahir ataupun batin. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Kita beramal dengan apa yang ada dalam Quran tu. Maksudnya apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, apa yang Allah larang, kena ikut. Yang terdapat dalam Quran, tambah-tambah yang berkaitan tentang Ramadan. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada bulan Ramadan ini, bila kita buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, maka kita akan dapat takwa, kita akan dapat habuannya. Cuma ada kalanya tuan-tuan membuat, bila kita dah terlalu gairah, tambah-tambah zaman sekarang ni tuan-tuan, belum masuk puasa lagi, kita dah baju raya dah. Tengok dia orang, dia dah berlakon dah baju raya ni tuan-tuan, laku separuh dah, Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, orang buat fikir raya dah ni. Isteri saya nak keluar, bang, kita bila nak beli baju raya, puasa tak habis lagi tuan-tuan, tak start lagi. Tapi nak bagi tahu, orang dah nampak pada raya, orang dah nampak pada bulan Syawal, tapi dia tak tahu apakah preparation, perkara-perkara yang perlu dia ingat untuk dia berhati-hati di bulan Ramadan. Pertama tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kesalahan ataupun kesilapan sama ada kecil atau besar. Benda ini disebut oleh ulama banyak, antaranya Syekh Mustafa Al-Bugha. Dia jelaskan antara al-akhta' al-yasirah, kesalahan kecil, wal akhta' al-fadhi'ah, akhta' kesalahan besar. Kalau nak dikaji dalam bulan Ramadan, banyak yang perlu kita muhasabahkan. Pertama, ini dipanggil kesilapan kecil. Bagaimana tuan-tuan membuat? Sedangkan Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sebab pada bulan sahur, pada sahur itu ada keberkatan. Orang kita ni pula tuan-tuan pandai-pandai, bila dia sahur pukul 11 malam kedai mamak. Sedangkan sahur yang Nabi ajar iaitu sahur qubais fajar, sebelum masuk azan subuh. Lewatkan sahur, percepatkan berbuka. Kita ni pula dah terlajak, bila nak sahur ni pukul 11 kan kita sahur siap-siap lah, kita makan bagi padunya, nasi kandar 3 pinggan, esok kita puasa. Bang, tak jadi bang. Dia barakah ni bila? Sebelum masuk waktu subuh. Apa faedah dia? Kata Syekh Mustafa Al-Bugha, kenapa Allah sebut, kenapa Nabi sebut fa inna fis sahuri barakah, pada sahur itu ada keberkatan? Kerana pada sahur itu menyebabkan kamu boleh bangun awal sebelum subuh. Satu. Nah, bila kita bangun sebelum subuh, apa kita buat? Kita akan solat tahajud 2 rakaat yang Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat. Lagi banyak ujian, lagi besar martabat Allah akan bagi. Bangun pagi itu bukan senang. Kita bangun bertahajud pula 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Tuan-tuan, Allah angkat martabat. Lepas tu kita makan pula. Makan bukanlah banyak. Ada orang dia makan banyak pun tak jadi. Ada orang dia makan sikit je tuan-tuan. Dia makan tamar 3 biji, minum air kosong. Ada yang minum air kopi, ada yang minum teh tarik, tak kisah. Yang penting banyakkan air kosong, kemudian dia teruskan berpuasa. Tuan-tuan, tengok. Ada orang dia salah memahami konsep tak sahur itu. Ada yang kata tak apa, saya memang tak sahur Ustaz. Lagi tuan-tuan, dia sahur, dia bangun sahur, lagi 5 minit nak azan, dia bangun. Apa dia buat? Isap okok 3 batang. Lagi betul isap 3 batang dalam masa 5 minit. Memang betul-betul dia sedut tuan-tuan. Itu masalah besar lah. Dari segi perubatan pun bahaya. Doktor kata elakkan tuan-tuan. Dia satu-satu lah, bukan 3 sekaligus. Wallahualam. Dia nak bagi laju tu 3 sekali kepala hisap. Tapi tuan-tuan, itu benda-benda yang kadang-kadang kita nampak ada. Itu satu, sahur. Yang kedua, kasratun naum. Dia orang ni banyak tidur. Bulan Ramadan bukan bulan yang perlu banyak tidur, tetapi memperbanyakkan amal ibadat yang sepatutnya kita buat. Ada orang kata, Ustaz, Nabi kan sebut tidur tu pun satu ibadat. Ya, tapi tidur yang Nabi ajar bukannya
sepanjang hari dia tidur. Ada orang ni nasib, kita pun cuti hari Selasa. Ramadan tak ada kan? Awal Ramadan tak puasa kan? Tak cuti kan? Tak tahu? Cuti ke? Tak cuti kan? Elok. Kalau saya, kalaulah puasa Ramadan tu awal Ramadan hari Ahad, percayalah, semua tidur rapat Zuhur. Bangun sembahyang Zuhur, tidur pula rapat Asar. Lembek gitu tuan. Lagi banyak kau tidur, lagi kau letih. Tu sebabnya doktor-doktor pun dia tak galakkan. Dia kata banyakkan kita bergerak, banyakkan kita buat kerja, lupakan yang kita berpuasa. Betul tu Ustaz Syed sebut. Bukan fikir yang kita berpuasa, tapi fikir aku di bulan Ramadan kena mempajakkan ibadat. Bila kau baca Quran daripada pagi, daripada pagi kau baca Quran, lepas tu kau buat kerja macam biasa, anggap tidak ada masalah, insya-Allah kita akan jadi segar. Itu dari sudut, orang kata apa, dari sudut perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Ada orang dia ajar tidur, tambah-tambah adik-adik yang baru tak habis SPM ni. Tu risau tu. Saya pun anak seorang yang lelaki tu baru habis SPM. Susah hati saya ni. Betul lah. Sebab bapak tak ada, mak pun tak ada. Jadi rumah tu dia yang punya. Wifi ada? Tak ada. Wifi pun tengok dia tidur mati. Tapi risau lah tuan-tuan. Sebab apa budak-budak yang muda-muda ni, sebab saya katakan dia pergi cari kerja lah. Pergi cari kerja. Sekarang ni dia sibuk je. Esok Alhamdulillah 3 hari turut-turut dia pergi belajar kereta. Dia pergi belajar kereta. Belajar kereta pula orang driving school tu bagi tahulah. Dia kata, Ustaz nak suruh anak Ustaz belajar petang ke belajar pagi? Kau jangan, kau bagi pukul 7.30. Ustaz, awal sangat tu Ustaz. Jangan cerita kat dia. Dia tahu tak ni? Live ni? Tak live kan? Dia tahu habis lah. Saya dah kautin dah dengan cikgu sekolah tu. Dia belajar 7.30, lepas sahur dia tak tidur lah. Lepas subuh dia boleh pergi belajar kereta. Daripada pagi tu dia duduk sampai kita pukul 2 petang. Dia akan belajar kereta. Mungkin sampai petang juga. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan. Yang penting dia tak tidur. Saya tak nak ajar dia tidur. Kalau boleh lah. Tapi tuan-tuan dan puan, budak-budak setara mana sangat kita boleh ajarnya. Kalau Allah harap lepas ni dapat kerja. Tapi dia pergi cari kerja dalam 5-6 hari ni, letih juga. Dia kata tak dapat je Ustaz. Tu tanya Imam Muda Syurah, ada kerja kosong tak? Dia kata susah lah letak anak datuk sini kata. Apa asal? Jangan bagi tahu. Suruh dia jadi kuli. Tak apa, saya nak biar dia belajar bahawa hidup ni berat. Orang kata, orang Indonesia kata apa? Hidup ni keras. Baru dia tahu. Dia pergi hantar resume, semua tolak dia, anak. Sekarang ni kerja banyak lah. Nak boleh, tapi gaji sikit boleh. Dia tahu pula nak gaji mahal. Saya kata baru SPM minta gaji demand harga 2, 3, 4 ribu memang tak lah weh. Saya nak bagi tahu biar dia belajar kesusahan. Tapi sebenarnya bulan Ramadan bukan bulan untuk tidur. Yang ketiga, ini penting. Dia kata Dr. Mustafa Al-Bura dinamakan sebagai al-khata' al-fasi'. Salah yang besar pada bulan Ramadan iaitu at-tabzir. Bulan Ramadan ni tuan-tuan pergi ke pasar Ramadan ya. Beringatlah tuan-tuan. Masa kita lapar, tuan-tuan tengok ayam tak cukup. Betul tak makcik? Betul kan? Tu tak makcik, jangan pergi pasar Ramadan. Marah pula orang jual. Pergi kena letak, kena catat aku nak beli apa. Ayam seekor ataupun ayam separuh ekor, ayam bakar, ayam buat list. Bila pergi tu, pergi tempat yang nak je. Okey, ayam ambil 1,5 ekor. Jangan tengok yang lain. Tuan-tuan tengok yang lain, nasi kerabu, nasi dagang, nasi kandar. Innalillah tuan-tuan. Balik-balik tuan-tuan tak makan pun. Sebab kita puasa tuan, nak makan banyak mana, angin lagi dalam perut. Air tu tuan-tuan beli, nak air apa? Nak teh tarik, nak teh ais. Nak kalau nak air apa yang bulan Ramadan yang paling ni? Sakatria apa? Katira itu tak lamakan keluar tu. Katira kan, air katira. Beli air katira je lah. Ni tak, semua jenis air kau bawa balik dalam bas je. Nampak tak? Jadi jangan buat pembaziran. Kalau nak beli lebih boleh. Boleh. Beli lebih, ambil sebahagian, bagi kat masjid untuk mereka berbuka puasa. Macam nak beli air katira kan, kita beli sampai 3. Satu rumah kita 2 surau. Kalau beli roti John ni walaupun nama tu bukan Islam, tapi dia famous pada bulan Ramadan tau. Masuk Islam dah, Johan dah. Masuk Islam. Johan. Dia masuk Islam dah. Dia macam sama lah macam kereta Chevrolet. Kan dia lambang dia
ni kan, salib. Ustaz Farid Ravi ni dulu, dia naik kereta tu, dia bawa kereta tu dulu, boleh. Jadi bila dia bawa kereta parking kat masjid, iyalah tuan-tuan, dia parking kat depan masjid, orang pun tanyalah, Ustaz, apa ni Ustaz? Kereta lambang salib, berdosa Ustaz. Kita Ustaz bawa kereta salib, macam mana? Ustaz Farid jawab apa? Sebab orang Ustaz Farid ni asalnya dia bukan Islam, dia masuk Islam umur 18 tahun. Dia kata apa? Sebagaimana saya masuk Islam, begitulah kereta Chevrolet saya ini juga. Dah banyak kali dah dia masuk Islam. Hari pertama saya bawa masuk Islam lah. Tapi tuan-tuan, kita ni kadang-kadang pelik-pelik juga. Tapi waktu John tu, masa tu lah ada, masa tu lah aku beli banyak tak apa, tapi bawa lah pergi ke surau untuk orang berbuka puasa. Kalau rasa dah surau dah bagi, bawa juga bagi jiran tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Kita memperbanyakkan al-i'ta'. Dan yang terakhir, antara kesalahan-kesalahan yang berlaku juga, kita ini bertelagah nak semayang 8 atau 20. Tuan-tuan, tak payah nak bertelagah ya tuan. Tuan-tuan semayang je lah. Imam semayang 8, 8. Imam semayang 20, 20. Tapi sebenarnya imam semayang 20, dia semayang 8 juga. Yang gaduh-gaduh nak 20. Dia cakap dalam WhatsApp group je. Dia datang pun tak. Dia tanya semayang ke mana? Semayang kat rumah, lagi-lagi kata. Tuan-tuan, tak boleh lah macam tu. Jangan bergaduh benda-benda yang khilafiah. Ikut saja ulil amri. Macam di Selangor, kita Selangor kan, Selangor berapa rakaat? 20 kan. Ada setengah negeri 8. Wilayah berapa wilayah? Tak tentu kan, dia tak tetap kan. Tapi yang pastinya tuan-tuan, ikutlah masjid tu. Kalau dia semayang 8. Kalau nak lebihkan, balik rumah tambah lagi sendiri, dapat tahajud. Betul tak? Jadi tuan-tuan, jangan kita bertelagah dalam bab-bab seperti ini. Ni awal Ramadan ni akan bergaduh dalam WhatsApp group. Kenapa imam kita sembahyang 20? Sedangkan kita ni sebenarnya Nabi buat 8. Mari pula satu geng pula, dia kata siapa ajar kau 8? 20. Bodoh. Aduh mahu. Dah mulalah kata mulut Ramadan kau gaduh-gaduh tu apa? Mulut dijaga. Tu benda khilafiah. Kau nak sembahyang berapa pun tak apa. Lebih teruk lagi, ada orang dia orang muda-muda, dia kata ustaz apa ni, pakcik-pakcik ni gaduh 8-20, aku sembahyang 4 je lah. Lagi parah. Jadi tu sebab tuan-tuan, itu antara kesalahan-kesalahan yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Dia banyak, tapi saya ambil yang penting-penting agar kita mengambil iktibar daripada perbalahan ataupun kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk dalam sejarah Malaysia, ada satu tahun yang tak bergaduh 8-20 terawih. Tahun tu bulan Ramadan tahun 2020 masa Covid, ijma' 8. Semua setuju 8. Betul. Masa Covid tu, yalah, sebab masa tu semua kena jadi imam. Jadi dia tak balas. Masa tu pakat tanya macam mana niat tarawih nak jadi imam, macam-macam tuan. Alhamdulillah lah kita syukur. Ada seorang akak tu, dia kata ustaz, Ramadan tahun ni sebab ni lah lepas raya, Ramadan tahun ni suami akak paling ikhlas. Berapa kak cakap gitu? Dah ustaz, setiap malam sembahyang tarawih, setiap rakaat dia baca surah Al-Ikhlas. Bagus kak, untung kak ada juga laki ke Allah pun. Alhamdulillah. Tapi saya tertarik bila Datuk sebut tentang kesilapan tadi. Ada mungkin saya nak tumpang tambah sikit. Antara yang saya perhati dalam masyarakat kita ni, ada ibu bapa ni kesilapan yang bersungguh melatih anak-anak puasa, tapi tak bersungguh latih anak-anak salat. Kadang-kadang dia kejut anak dia yang 7 tahun tu, bangun dekat nang subuh ni, sahur. Bangun makan kawan tu sambil sengguk dalam pinggan, makan banyak budak-budak ni. Hari weekend, Sabtu Ahad tak sekolah, nanti bangun makan sahur. Okey dah, komah buah gigi, dia nak tidur, subuh tak semayang. Ini bukan semua, tapi ada segelintir. Dia suruh makan sahur tapi tak semayang subuh. Kalau hari sekolah, balik skul pukul 4:30, Allah letihnya kakak, abang tidur dulu. Bangun pukul 6:45, mandi, tengok TV, main game sekejap. Okey, tunggu maghrib dibuka. Asal tak semayang. Bagus latih puasa, tapi kesilapan bila tak bersungguh latih solat. Sebab Nabi sebut
yang Nabi sebut salat, muru auladakum bis-salah. Ulama kias, okey Nabi suruh latih semayang, kias, latihlah juga puasa. Tiba-tiba kita bersungguh lebih yang kias yang Nabi sebut itu kita ambil mudah. Dan satu lagi penting semayang ni, tuan perasan tak dalam masyarakat kita bulan Ramadan ada jumpa tak orang yang berpuasa tapi dia tinggal salat? Ada tak? Puasa dia tinggal semayang, ada tak? Siapa biasa buat? Cuba kat tangan. Ada? Tapi seseorang yang jaga salat 5 waktunya, pasti dia akan jaga puasa insya-Allah. Pasti. Dia memang waktu biasa jaga semayang 5 waktu, puasa dia akan jaga insya-Allah. Ustaz Ashraf, sikit lagi. Masuk bulan Ramadan ni, ada sebahagian besar pada kita busy dia. Ada yang busy kerja, ada yang kerja boleh balik awal, ada yang kerja boleh balik awal dia buat part time pula. Ada yang niaga jual kuih raya, ada yang niaga jual air, jual lauk. Tadi Datuk Izzah kata Mahmudi Ashraf jual baju raya, dah keluar iklan. Tapi saya sangat menyokong Ustaz Ashraf, dia jual awal ni, dan saya pun memang kempen orang pergi beli awal lah baju raya. Itu saya sokong orang beli awal tu. Beli baju raya bulan Syakban, beli awal-awal, supaya masuk Ramadan nanti kita tak sibuk dah nak pergi ke kedai, kita tak sibuk dah nak beratur panjang Ramadan. Ada masa kosong tidur je kat rumah. Tapi sebab yelah maksud saya tidur malam tu kita boleh ibadat. Tapi ada orang yang dia mampu pergi awal, ada orang yang dia tak mampu. Tak salah nak berniaga ni. Ada orang berniaga catering, ada orang berniaga lauk. Bagus juga yang berniaga lauk tu, bantu orang yang bekerja. Tapi mungkin Ustaz Ashraf boleh kongsi sikit macam mana nak mengurus masa ni. Kalau berniaga juga, kerja juga, ada urusan juga. Tapi dalam masa yang sama kita memanfaatkan Ramadan ni. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Syed Syam. Tuan dan perempuan, semua orang sibuk, bukan saya seorang ya. Semua orang yang kerja makan gaji, yang niaga. Tapi siapa yang pandai uruskan masa dia, yang itu paling penting. Saya ingat lagi satu ayat yang ulama bincang tentang ayat haji. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala hadiya wala qala'ida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Saya nak ketik kat ayat lah ni. Jangan kamu halang orang bawa binatang untuk sembelihan di tanah suci. Dia nak cerita tujuan orang pergi haji. Tiba-tiba di belakang ayat, mereka yang datang haji itu, yang haji itu, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, mengharapkan kelebihan fadlan daripada Tuhan mereka dan waridwana, keredaan Tuhan mereka. Satu kelebihan Tuhan, satu keredaan Tuhan. Ulama tafsir apa maksud kelebihan dan beza dengan keredaan. Kita biasa kalau orang pergi haji, raihan kan, kumpulan raihan yang nyanyi, pergi haji janganlah untuk membeli belah kan, pergi haji janganlah, bukan masanya untuk membeli belah. Macam tu lah, lebih kurang seorang tak sedap. Nak cerita, tapi dalam Quran kata apa? Dalam tafsir Sa'di, dalam tafsir Munir, Wahbah Zuhaili sebut fadlan itu orang yang pergi haji untuk dapat kelebihan dunia dan waridwana, keredaan Allah akhirat. Sebab itu kita kena ubah betul-betul. Ada sebagian ulama bincang, disebabkan kalau kita asingkan benda dunia dan akhirat, jadilah hari ini 3 juta boleh berkumpul dekat tanah suci Mekah, tapi kita tak boleh settle isu Gaza. Kita cerita ekonomi tak boleh bincang dekat Mekah mana, tak boleh bincang. Tuan-tuan, bincang dekat dalam dewan yang ada aircon pun tak boleh selesai ekonomi umat Islam. Takkanlah duduk depan tanah suci Mekah, hati kita ikhlas nak bantu jujur kita semua kaum muslimin. Kalau kita duduk betul-betul dengan ikhlas, insya-Allah banyak benda boleh selesai. Jadi kita boleh katakan di sini satu benda,
Dunia ni tuan-tuan kita hidup, kalau kita pandai bezakan ataupun pandai uruskan dengan betul, insya-Allah jadi orang yang hebat. Sebab itu kita bimbang. Terlalu membezakan, itulah sekularisme yang tak kita sangka-sangka. Ini ibadat-ibadat, ini dunia-dunia. Padahal kita kena hidup, tuan-tuan, bangun pagi kena pergi kerja. Saya kena niaga, makcik-makcik tu kena niaga bulan puasa. Dia nak niaga pula, tiba-tiba ada ustaz kata, apa makcik nak niaga bazar Ramadan ni? Marah pula. Tuan-tuan katakan makcik tu, makcik jangan malu. Orang bercari rezeki haram, berapa ramai cari rezeki haram, tak malu pun buat kerja dalam bulan puasa. Makcik niaga. Yang makcik niaga betul ni, contoh satu. Lepas tu kita nak sebut satu benda, tuan-tuan. Ini cantiknya. Al-Imam An-Nawawi bila dia bincang isu solat duha, saya nak petik sikit. Solat duha berapa rakaat? Maksimal berapa rakaat? Ada kata 12, ada kata 8. Dalam kaedah Islam, banyak amal, banyaklah pahala. Tapi Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebut afdal solat duha 8. Sebab dia lebih hampir dengan kekuatan hadis Nabi buat 8. Saya nak sebut satu benda. Kalau pagi hari, tuan-tuan daripada lepas subuh pukul 9 kan, sampai pukul 12, tuan-tuan tak ada kerja apa, kenapa nak buat 8? Buat 80, betul tak? Buatlah 100 rakaat. Kenapa nak buat 8 saja? Tapi kenapa Imam Nawawi kata 8 lebih bagus? Sebab tuan-tuan kena faham, hidup di dunia bukan duduk atas tikar sejadah. Keluar, ramai orang miskin, suami bekerja untuk anak-anak kamu, jumpa masyarakat, dakwah, kerja. Ini bukan duduk atas tikar sejadah saja. Ada ma'isyah, ada kehidupan. Tapi malam, ada beza malam. Salatul lail mathna, salat malam dua. Tuan-tuan nak semayang 1000 rakaat pun silakanlah. Ada beza pagi dengan malam. Jadi bila kita hidup ni betul, kita atur betul-betul. Saya ingat malam ni untuk mukadimah pun dah mukadimah lah. Malam tu, tiap malam nanti ada tazkirah, nanti tuan-tuan pun ada solat tarawih. Saya ingat satu benda lah, Ustaz datang dan pergi. Ustaz Indonesia memang bulanan sini. Oh tak juga. Ustaz ni datang balik ceramah, Ustaz ni datang balik ceramah. Saya ingat satu benda kena buat lah tuan-tuan malam ni. Dah masuk Ramadan. Setiap rumah, saya kempen, setiap rumah ini kita kempen satu orang satu Quran. Quran boleh baca kat handphone ni, boleh baca, bukan tak boleh. Tapi ini dia main notification tengah duk baca Quran, TikTok pula Ustaz Izhar. Sejam tengok Ustaz Izhar, listen. Tak, tapi kalau kita pegang mushaf Quran, dia tak sama dengan baca Quran dengan handphone. Tak sama, ada beza sikit. Pada hari ini saya nak kempen bukan satu orang satu Quran. Saya ingat dalam rumah tuan-tuan, dia ada rasa sedikit, rasa roh agama dalam rumah. Tuan-tuan beli tilam sebab nak sebab badan, Tuhan tak marah. Tuan-tuan penat kerja, tuan-tuan beli sofa, balik rumah tetamu boleh datang, tuan-tuan beli, allocate duit. Tuan-tuan beli televisyen, nak family dengan duduk lepak-lepak, Tuhan tak marah. Alhamdulillah rezeki. Tuan-tuan nak senang makan, selesa, beli meja makan, beli kursi, betul? Ibu-ibu nak masak dapur, beli periuk apa? Tak usah apa? Dia tak marah, tak usah. Thermomix. Buat loan peribadi tu, beli Thermomix. Beli. Tuhan tak marah, benda harus beli. Tapi sayang dalam rumah kita, ruang tamu ada, tandas ada, meja makan ada, tapi sayang dalam rumah kita tak ada ruang khas untuk kita ibadat dengan Allah SWT. Tak ada. Saya kempen benda ni kena ada. Tentang seorang orang tua dipanggil Nabi, dia datang rumah, suruh Nabi makan. Anas bin Malik riwayat, Anas bin Malik ikut Nabi. Bila habis makan, dia kata, ya Rasulullah, salatlah di dalam rumah aku. Bila Nabi salat, di mana Nabi salat, di situ aku akan jadikan tempat salat aku. Maksudnya, boleh tak dalam rumah jadikan satu ruang khas untuk kita beribadat kepada Allah SWT? Boleh. Nabi salat malam tuan, bukan salat malam, salat sunat kebanyakan dalam rumah. Tambah-tambah salat malam dalam rumah. Itu kata Aisyah, Nabi tolak kaki aku dalam riwayat Bukhari waktu Nabi sujud. Orang tanya Nabi, Aisyah, mana katil engkau? Katil aku itu tempat sujud Nabi.
Maksudnya Nabi punya solat sunat dalam rumah. Tapi bila bulan Ramadan yang orang seronok sebab Nabi solat dalam masjid, solat malam. Wow, solat tu solat yang ramai-ramai dekat masjid ni, solat malam. Tapi hakikat solat sunat dalam rumah. Nabi ada ruang khas dalam rumah. Takkan kita tak ada? Saya nak petik satu benda. Benda ni bukanlah dalil khusus, bukan dalil khusus kena ada dalam rumah. Tak. Tapi tuan-tuan perasan ni mihrab ni. Mihrab ni tempat Tok Imam tu, yang tu mimbar. Mihrab ni kita ingat zaman Nabi ada. Tak. Zaman Nabi ada mimbar. Mihrab itu sebahagian kata bentuk macam ni tak ada pada zaman Nabi, melainkan zaman Umar Abdul Aziz. Tapi dalam Quran ada perkataan mihrab. Ada? Cerita apa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tuan-tuan tengok tanah Al-Quds. Al-Quds ni lebih kurang 14.4 hektar. Dalam masjid tu ada apa? Ada Qubbatus Sahra, Masjid Bumbung Emas, Dome of Rock. Ada Masjid Qibli, Masjid Aqsa. Ada masjid bawah tanah kan? Masjid Marwan. Ada Masjid Burak. Kan tinggi kan tanah Al-Quds tu. Siapa solat dalam dia dapat 500 kali ganda. Tuan-tuan, bawah tu ada dikenali tempat yang kita sebut sebagai mihrab Nabi Zakaria dan juga Maryam alaihissalam. Saya nak sebut sikit dalam Quran bila perkataan mihrab ini dicerita. Mihrab ni tempat khas tak Maryam di situ, supaya Maryam pun dia dapat didikan yang baik. Dia ada connection lah Maryam dengan Zakaria ni. Dia anak Imran kahwin Hannah, lahir dapat Maryam. Duduk kat situ. Berapa tahun Nabi Zakaria tak ada anak? 80 tahun. Hampir 80 tahun tak ada anak. Qala rabbi inni hanal azmi minni washta'ala ar-rasu shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Rambutku berubah, tunangku dah reput tapi aku tak ada anak, ya Allah, macam mana ni? Maryam pun pesan, Maryam pun cakap Allah bagi rezeki tanpa hisab, panjang cerita. Tapi kalau kita baca, ada ulama menyebut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ketika Nabi Zakaria berdoa nak anak, Nabi Zakaria salat, Nabi Zakaria ibadat. Quran kata apa? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mereka berdua qa'imun, salat, doa dalam mihrab. Siapa dia? Suami isteri salat dalam mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Akhirnya Allah hadiahkan kepada Nabi Zakaria anak bernama Yahya. Maka mungkin kita pun boleh dalam rumah kita prepare Ramadan ni tuan-tuan. Di situ satu ruang kat rumah kita. Kalau rumah katalah ustaz dengan isteri ustaz guna sistem apa dalam rumah? Demokrasi ke diktator? Diktator kalau sembahyang memang saya imam. Oh diktator. Betul benar ke imam benar. Boleh bincang bincang mana nak letak tempat solat, mana nak letak tempat sujud, mana nak letak tempat dalam rumah. Dalam bilik letak sejadah situ kecil contohnya. Suami dan isteri, kita pun anak dah besar, tak ada dah kat rumah. Kalau ada anak kecil nak letak kat ruang-ruang mana ke, letak situ, letak sejadah, situ letak papan rehal, situ letak Quran, situ letak buku hadis, situ letak tasbih ke, situ letak telepon Siti Khadijah ke, letaklah belakang kat situ. Itu kalau kita lalu saja Ustaz, lalu kita tengok berasa teringat nak solat solat ikut tuan-tuan. Paling kurang boleh tak boleh tuan-tuan? Kita dah harapan ni. Boleh tak boleh satu rumah kita buat malam ni prepare untuk Ramadan ni? Boleh? Balik buat satu ruang mesyuarat dalam rumah kita. Apa kita nak buat untuk Ramadan ni supaya Ramadan kali ni buat yang terbaik. Allahu a'lam. Insya-Allah. Bukan bermakna bila ada ruang tu tak payah datang ke masjid. Solat sunat. Itu untuk solat sunat. Ada tempat, ada musalla, ada tempat ibadah. Bagi cadangan yang sangat menarik. Betul tak? Kita semakin menarik perbincangan kita ni. Ada satu kita selalu dengar disebut bila datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila datang bulan Ramadan, pintu syurga terbuka luas, pintu neraka terkunci, syaitan dibelenggu, syaitan dipenjara. Tapi
dalam bulan Ramadan ni Datuk, kita masih lagi ada lagi perkara-perkara maksiat. Dalam bulan Ramadan masih ada yang tak tutup aurat. Dia kata, "Ai puasa tau." Dia puasa, tapi dia joget lagi dalam TikTok, upload lagi gambar-gambar tak tutup aurat, dia puasa. Dalam bulan Ramadan ada lagi suami-suami yang sepak terajang maki isteri dia. Dalam bulan Ramadan masih lagi ada orang cakap bohong, kata setan dah kena bunuh. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit kenapa masih wujud dan macam mana kita nak mengelakkan berlaku pada diri kita akhlak-akhlak yang tidak baik juga itu. Sekali dengan kesimpulan untuk malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan kita sekalian, bila sebut tentang akhlak, tak lain dan tak bukan Ramadan ini sebenarnya yang mengajar kita untuk jadi baik. Itu sebabnya Nabi SAW disebut dalam satu hadis yang cukup jelas, ramai mana yang berpuasa dengan air tanpa makan dan minum, mereka hanya dapat dahaga. Kerana apa? Kerana mereka alpa terhadap puasa dan juga amalan-amalan di bulan Ramadan itu sendiri. Pada bulan Ramadan mereka berpuasa tetapi masih mengumpat. Mereka berpuasa tetapi masih lagi buat benda-benda yang salah. Tak semayang sebagai contoh. Dia semayang tapi macam Ustaz Syed sebut tadi lah, dia datang kalut nak semayang tarawih, maghrib isyak tak semayang pun. Dia kalut. Sebab apa? Sebab Ramadan tu bagi dia adalah tarawih. Semayang 5 waktu tu tak penting. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, macam mana kita nak pastikan yang kita ni selamat dalam bulan Ramadan yang mulia ini? Pertama, kita kena kejar hadiah yang Allah bagi tu. Apa dia? Pertama, disebut oleh para ulama, hadiah yang Allah bagi, hadiatul doa. Kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Itu sebabnya pada 10 akhir Ramadan kita diminta untuk berdoa, Allahumma inni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maksudnya? Ya Allah, Kau Maha Pemurah, ya Allah. Kau Maha Pengampun, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kenapa minta ampun? Sebab kita banyak buat dosa. Tak ada orang yang tak buat dosa atas muka bumi ini, tuan-tuan. Maka tempat kita bertaubat. Nombor 2, Allahumma ahsin khuluqi. Ya Allah, Kau perbaiki akhlakku. Itu pun banyak kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya pada bulan Ramadan, bulan yang disebut sebagai bulan pengampun dosa. Bagaimana bulan pengampun dosa itu? Tak lain dan tak bukan, kita kena memperbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Ini dipanggil syahrul doa. Banyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar bulan Ramadan ini kita boleh jadi yang terbaik dan istiqamah selepas bulan Ramadan. Itu yang pertama. Nombor 2, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Ramadan ni syahrul ijtihad, bulan untuk kita bersungguh-sungguh mengejar segala kebaikan. Tuan-tuan, betul kita tahu bahawa ada orang dia masih lagi buat maksiat pada bulan Ramadan, masih lagi buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan, hidayah kan milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang bagi hidayah tu Allah. Jadi apa yang kita boleh buat? Tak lain dan tak bukan, kita cuba sedaya upaya buat apa yang disuruh di dalam bulan Ramadan yang mulia. Kalau kita tahulah tuan-tuan dan puan bahawa fadilat pada bulan Ramadan ini kita memperbanyakkan membaca doa, membaca Al-Quran, maka kita membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan ini kita kena duduk bersama dengan orang-orang baik, kita duduk dengan orang-orang baik. Bayangkan 30 hari duduk dengan orang-orang baik dekat masjid dan surau. Geng-geng artis pun tuan-tuan dan puan, dia orang tak pergi berlakon. Dia tak berlakon pada bulan Ramadan ni. Dia orang stop. Sebab apa? Nak banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan amal ibadat, nak banyakkan. Sebab apa? Sebab dia nak cuba jadi yang terbaik. Maka akhlak pada bulan Ramadan dia akan diubah. Ramai mana yang pada bulan Ramadan dia tutup aurat, lepas tu habis Ramadan dia masih tutup aurat. Betul tak? Sama masih haji. Ada artis tu pergi, sebelum pergi haji dia tak pakai pun tudung, tapi bila balik haji dia konsisten sampailah dia meninggal dunia pakai tudung.
Ada orang dia tak pernah semayang pun sebelum Ramadan, tapi bila masuk Ramadan dia bertaubat dan akhirnya dia konsisten dengan apa yang dilakukan oleh Nabi pada bulan Ramadan, dia jadi orang yang bertaubat pada akhir Ramadan. Dan seterusnya istiqamah selepas itu. Dulu dia bukan geng masjid, lepas tu jadi geng masjid. Tuan-tuan, itu semua tu benda-benda yang Allah bagi hidayah, yang kita kena bermuhasabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk pastikan yang kita ini dapat buat dan memperbaiki akhlak kita, apa yang perlu kita amalkan ataupun apa yang perlu kita lakukan, sentiasa meminta nasihat daripada orang-orang yang berpengalaman. Ad-dinun nasihah, hidup ini penuh dengan nasihat. Itu sebab mulai Ramadan, tuan-tuan perasan tak, di masjid-masjid, surau-surau akan bagi tazkirah pendek. Ustaz-ustaz akan bagi tazkirah pendek. Tak? Dia bagi tak panjang dalam lepas tarawih, lepas solat witir tu dia bagi 15 minit je, 10 ke 15 minit bagi tazkirah ringkas. Semua orang dengar dan dah bawa balik. Itu sebabnya lepas tarawih dia tak boleh bagi ceramah panjang-panjang. Betul Ustaz Ada orang dia bagi sampai rapat pukul 11.30 memang tak datang dah orang tu esok. Oh, tak nak je. Saya pun tak datang. Tapi tuan-tuan, sebenarnya tazkirah pendek je. Saya amalkan benda ni lama dah, tuan-tuan. Kalau pergi mana-mana, kalau orang panggil tazkirah lepas tarawih tu, lepas main tarawih kan ada tazkirah kan, paling lama pun 20 minit ni. Sebab orang dah letih. Orang baru lepas tarawih, cuma dia nak intipati je. Intipati, okey, pertama amalkan ni, yang kedua amalkan ni, yang ketiga amal. Itu sebabnya masa tarawih tu nanti, lepas tarawih, lepas witir, kita bagi tazkirah, fokus betul-betul nak cakap tentang apa, nak hadis apa nak bawa. Biar orang bawa balik, ini amalan yang kita kena amalkan. Tuan-tuan, percaya, dia memberikan impak. Saya kadang-kadang saya bawa kitab, saya baca kitab pendek. Wow, dia tak ada lah baca kitab panjang. Ambil kitab yang pendek, amalan-amalan yang ringkas, orang boleh faham, budak-budak boleh amalkan, orang tua boleh amalkan, orang muda boleh amalkan. Jadi itu sebabnya pada bulan Ramadan kita memperbanyakkan tazkirah ringkas untuk memberi nasihat kepada kita dan juga orang lain. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat buat 3 benda ni, saya yakin apa yang Ustaz Syed sebut tadi, untuk elak daripada kita buat benda yang terlarang, untuk elak daripada akhlak kita tersasar daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, akan terhindar insya-Allah. So saya doakan tuan-tuan dan puan, bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat melakukan amalan sebaik mungkin dan kita dapat buat yang terbaik insya-Allah. Manalah tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Itu pun belum tentu lagi tuan-tuan, kita masih kena berdoa ni, Allahumma ballighna Ramadan, masukkan aku bulan Ramadan. Belum tentu tuan-tuan masuk lagi, belum tentu saya 3 orang ni masuk tuan-tuan. Allah. Walaupun Imam Muda Ashraf sekarang ni tengah mengajak orang semua beli baju raya siap-siap. Bulan Ramadan dah tak payah lagi beli baju raya. Sebab apa? Bulan Ramadan kita fokus pada ibadat. Tapi belum tentu tuan-tuan, silap-silap tak ada dah. Ya Allah, arwah Imam Muda seorang yang baik. Akhir hayatnya last dia forum di Kosas. Contoh kita akan ingat sampai bila-bila tuan-tuan. Ataupun Ustaz Syed, akhir forum Ustaz Syed Haji Nasirah Husnul Khatimah di Kosas. Mana tahu saya pula. Last jumpa Ustaz Izhar pakai baju biru di Kosas lah. Datuk Asmiah lah pun dia yang panggil, dia yang sungguh-sungguh nak buat program. Bukan apa tuan-tuan, kita tak tahu bila kita Alhamdulillah. Ramai kawan-kawan kita pergi sebelum Ramadan, ataupun elok-elok pada hari pertama Ramadan Allah ambil umur. Tuan-tuan, teruskanlah berdoa. Saya doa tuan-tuan dan puan semua dapat masuk bulan Ramadan ini. Saya doa tuan-tuan juga dapat malam Al-Qadar. InsyaAllah. Jangan risau, mungkin ada yang bertanya-tanya bila malam Al-Qadar. Jangan risau tuan-tuan. Bermula malam pertama Ramadan ini, tuan-tuan jangan miss salat tahajud. Jangan miss. Setiap hari bangun sebelum subuh, semayang 2 rakaat, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Perempuan yang tak boleh semayang, minta juga dengan Allah. Bangun walaupun tak boleh semayang, walaupun tak boleh nak pergi masjid, bertahajud dengan Allah, minta dengan Allah. Kalau 30 hari tuan-tuan bangun, kalau orang tanya, Ji, dapat malam Al-Qadar? Cakap dengan bangganya. Dengan bangganya aku dapat. Bukan riak, takbir je. Bukan nak bagi tahu apa, sebab ada nak bagi semangat ke orang lain. Kau jangan bangun ikut tebuk-tebuk. 21 bangun, 23 bangun, 25 bangun. Saya tuan-tuan jadi was-was tau.
Sebab apa? Saya jumpa dengan Profesor Datuk Dr. Abdul Razak, pakar matematik. Saya dulu, saya dah amal lama dah. Kalau malam bulan 10 akhir Ramadan tu, saya pegang tu satu, dan saya selalu akan amalkan setiap hari. Daripada bulan Ramadan tu akan bangun setiap malam minta dengan Allah Azza wa Jalla. Minta lah, tak apa, kita cuba. Tak tahu bila kan Ramadan, apa nama Al-Qadar tu. Profesor tu pula, dia rajin tuan-tuan. Dia ni memang pakar lah, pakar. Dekat Selangor ni dia antara pakar matematik Malaysia dunia, sebab dia profesor yang hebat dalam matematik, statistik. Tuan-tuan, baru dia WhatsApp kat saya, panjang WhatsApp dia, saya baca tak faham tuan-tuan. Dia tolong kirakan bila sebenarnya malam Al-Qadar. Muntah aku baca dia punya teori tuan-tuan. Lala kesimpulan, saya boleh bagi tahu kesimpulan lah sekali. Sebenarnya malam Al-Qadar tu kalau dikira-kirakan belum US pada hari sekian, pada 20 hari bulan. Kalau ikutkan di pantai timur, dia akan jadi 21. Oh, dia kira-kira akhirnya kesimpulan boleh katakan 10 akhir Ramadan tu kemungkinan Lailatul Qadar akan berlaku. Wah, confuse aku dibuatnya. Nabi kata malam ganjil, dia kata semua malam. Patutlah Nabi kata 10 akhir Ramadan kau bangun semua. Betul tak? 10 akhir Ramadan tu kita duduk dekat Masjid Haram, duduk kat masjid kita, duduk kat rumah kita, iktikaf. Dekat masjid lah, dekat rumah tak boleh iktikaf. Bangun tiap-tiap malam. Kalau bangun tiap-tiap malam, insya-Allah tuan-tuan bangun 22, bangun 23, bangun 25, bangun 26, bangun. Bila orang tanya, "Syekh, dapat ke malam Al-Qadar?" Alhamdulillah, aku rasa dapat lah. Bila? Aku tak tahu bila. Tapi yang pasti aku bangun semua malam. Kan? Confirm lah dapat. Insya-Allah saya doakan tuan-tuan semua dapat. Jadi bila dapat tu tuan-tuan, jangan lupa doakan saya. Dua orang ni terpulang lah, tuan-tuan nak doa-doa tak boleh doa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, mari kita dengar Rasulullah walaupun Rasulullah bagi tahu carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, tapi baginda sendiri setiap malam baginda qiyam, setiap malam baginda bersungguh ibadah pada 10 hari itu. Diikat kain, maknanya tak bersama dengan isteri pada 10 hari. Dan orang yang tak tinggal tarawih tiap-tiap malam, ambil 2 rakaat tiap-tiap malam sebelum subuh, confirm dia akan dapat Lailatul Qadar bagaimana disebut oleh Datuk tadi. Sebelum akhir, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada seorang ni dia pergi umrah, dia duduk Mekah, dia sampai di Mekah, semayang di Masjidil Haram, dia tak pergi. Dia semayang kat bilik hotel, sibuk shopping, ambil gambar, ambil status. 12 hari pergi umrah tu, kau doa berapa kali keluar mata masa kat Mekah? Oh, tak sempat itu. Tak. Nak pergi berjemaah pun tidak, berdoa pun tak bersungguh, nak semayang sunat pun malas kat Mekah. Maka kita nak kata apa orang ni? Kita nak kata apa kata? Amatlah rugi. Itu bahasa lembut sikit. Bahasa direct, amatlah bodoh. Ini sampai ke Mekah dah, duduk Masjidil Haram dah, malah ni nak berdoa. Nak tunggu sampai ke mana? Takkan nak tunggu apa mereka? Takkan nak tunggu apa terlentar atas katil? Tak boleh bangun nak berdoa keluar mata. Okey, sekarang ni tutup kes Mekah. Sebab Mekah tu tempat. Sekarang ni kita ambil masa pula. Dah sampai ke bulan Ramadan, malas lagi nak sembahyang sunat. Dah sampai ke bulan Ramadan, malas lagi nak berdoa. Dah sampai ke bulan Ramadan, Allah bagi, tak bersungguh lagi nak berzikir, nak baca Quran. Nak tunggu bulan apa? Saya tunggu bulan Oktober tak? Nampak bulan Oktober. Kalau sampai ke Mekah masih malas nak ibadah, nak tunggu sampai ke mana? Kiaskan, kalau sampai ke bulan Ramadan masih malas, tak bersungguh, nak tunggu bila? Takkan nak tunggu nyawa sampai ke halqah baru kita nak bersungguh. Maka Alhamdulillah, Atuk pun sebut tadi, kita teruskan doa. Dan kalau ada majlis ilmu dibuat, kuliah subuh, kuliah duha, tazkirah, tunggu, duduk. Sebab tuan-tuan sembahyang tarawih itu ibadat. Duduk dalam majlis ilmu ibadat tak? Ibadat juga. Duduk, dengar. Alhamdulillah sama je Ustaz cerita, tak apa, ulang. Ia sebagai peringatan. Saya tahu dah Ustaz, duduk je dapat pahala dah, ibadat juga kan. Itu moga-moga
sedikit perkongsian daripada Muhammad Ashraf pada malam ini, daripada Datuk Izhar. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Jadi kita sampai di ujung lah. Cuma satu perkara, masa surat Mi'raj dulu, masa saya datang itu ceramah surat Mi'raj kat sini bulan Januari itu, ada saya bawa Habatus Sauda, ada yang beli itu. Cuma ada yang bagi tahu dia kata, Ustaz, bila makan dalam sesi itu dia jadi macam keluar hingus, bersin. Ya, memang begitu. Orang yang ada resdung, bila dia makan dia akan buang melalui kahak, melalui hingus. Dia panggil healing crisis, memang dibuang. Sama lah juga kalau yang anak-anak yang ada asma, dia akan berkahak, dibuang. Yang apa tu, saya cerita itu yang anak perempuan yang sakit perut masa period tu, sesungguh tu, bila dia makan tu dia memang dia akan flush banyak sikit. Jadi sebagai itulah maklumat yang kata anak-anak kecil yang kalau makan dia buang hingus tu insya-Allah. Yang tanya kata Ustaz bawa tak, memang saya mana-mana program setakat memang saya bawa. Dan kalau ada jemaah nak amalkan boleh tengok bantu saya dekat luar sana. Dan memang sesuai sangat kalau musim Ramadan ni sebab kita campur batu sauda, kita letak kurma, letak madu sekali, dia sangat elok kalau nak makan waktu sahur tu insya-Allah. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang jemput dan kepada ibu ayah yang hadir. Moga adalah sedikit manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Semoga kita dipanjangkan umur dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk beribadah sebaik mungkin, dan Allah terima segala amalan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.